politik dan juga peguam untuk bercakap 10 minit. Tapi saya cuba. Saya pertamanya mengucapkan terima kasih walau bagaimanapun kerana dapat peluang untuk sama membahaskan Belanjawan 2016. Belanjawan yang pertama selepas RMK 11, dan RMK 11 ini adalah merupakan rancangan Malaysia yang terakhir sebelum 2020. Perbelanjaan ataupun belanjawan yang bertajuk mensejahterakan kehidupan rakyat telah menampilkan belanjawan sebanyak 267.2 bilion yang telah dibentangkan oleh Berhormat Pekan pada 23 Oktober yang lalu. Saya mempunyai 4 poin utama yang akan saya huraikan secara yang paling ringkas. Yang Berhormat Datuk Dipertua, sebagaimana yang kita maklum bahawa bajet 2016 kita dapat lihat beberapa inisiatif kerajaan yang telah dilontarkan, baiklah bentuk pemberian langsung maupun insentif pencukaian dan sebagainya, yang disebutkan untuk mengurangkan tekanan kepada kehidupan rakyat, terutamanya kelompok yang paling terdedah kepada kesan negatif keadaan ekonomi umum yang lemah. Dan begitu juga dalam belanjawan 2016 telah memperlihatkan kononnya ada perluasan kelompok barangan yang katanya berkadar GST sifar, peningkatan paras gaji maksimum, penambahan pemberian langsung BRIM serta pelepasan cukai bagi golongan berpendapatan rendah. Apapun yang Berhormat Datuk Dipertua, saya berpendapat bahawa seelok dan sebaik mana pun dasar yang telah dibuat oleh sesebuah kerajaan itu, ia hanya akan menjadi nikmat sebenar kepada rakyat sekiranya ianya dilaksanakan dengan penuh saksama, tidak ada penyelewengan serta diselia dengan penuh jujur oleh agensi penguatkuasa. Yang Berhormat Datuk Dipertua, saya ingin menekankan satu aspek yang cukup penting dalam sebuah kerajaan ataupun dalam sebuah negara, terutamanya seumpama Malaysia ini yang bersifat persekutuan ataupun federalisme. Dalam konteks kerajaan federalisme ini, apa yang saya nak sentuhnya ialah bagaimana komponen negeri-negeri yang berada di dalam satu federalisme ini harus dilayan dengan begitu baik, harus dilayan dengan sama dalam apa bentuk keadaan sesebuah negeri tersebut. Oleh sebab itu, saya melihat ada sedikit perkara di dalam belanjawan 2016 ini yang nampaknya tidak memenuhi ataupun tidak menurut sepatutnya konsep federalisme ini. Saya ambil satu contoh. Perbelanjaan 2016 ini nampaknya masih lagi bergantung kepada suatu logik zaman kolonial, iaitu pembangunan yang ditumpukan adalah lebih di pantai barat berbanding dengan pantai timur. Saya ambil satu contoh dalam belanjawan ini, misalnya daripada peruntukan 267.2 bilion ini, terdapat sejumlah peruntukan berjumlah 42 juta bagi pembinaan lapangan terbang Mukah di Sarawak serta kenaikan taraf lapangan terbang Kuantan dan Kota Baru. Diandaikan lapangan terbang Mukah yang baru nak dibina ini jumlahnya 30 juta, maka tinggal lagi 12 juta yang akan dibahagikan antara Kuantan dan Kota Baru. Jadi inilah nasib negeri-negeri yang berada di Pantai Timur, Yang Berhormat Datuk Dipertua. Kerajaan persekutuan juga nampaknya tidak dapat mempertimbangkan cadangan kerajaan negeri Kelantan yang cuba menawarkan segala keperluan infra, terutamanya tanah, untuk membina satu lagi lapangan terbang baru di daerah Machang di negeri Kelantan. Yang Berhormat Datuk Dipertua, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mencadangkan kepada kerajaan persekutuan hasil daripada perkara yang saya sebutkan tadi, ketidakseimbangan pengagihan pembangunan di antara negeri-negeri di dalam persekutuan Malaysia ini. Yang pertamanya, saya nak mencadangkan supaya bagi memastikan pembangunan yang seimbang antara pantai barat dan pantai timur, saya ingin mengesyorkan supaya kerajaan persekutuan dapat melaksanakan plan fizikal negara yang mencadangkan supaya satu sistem hubungan kereta api laju ataupun speed rail diadakan di pantai timur
dan sebolehnya tanpa melalui landasan yang juga dibuat oleh kolonial dulu, iaitu melalui Gemas, terus daripada Kuala Lumpur, Pantai Barat, seterusnya ke Pantai Timur, Kelantan dan juga Terengganu yang tidak mempunyai kereta api sehingga sekarang ini. Yang keduanya, saya juga ingin mencadangkan supaya kerajaan memikirkan bagaimana memperkasakan industri-industri tempatan yang berdasarkan kepada budaya dan juga bakat kepakaran yang ada di kalangan rakyat di sesebuah negeri itu. Umpamanya, saya mencadangkan supaya industri emas dan perhiasan pribadi diperkasakan di negeri Kelantan, di mana di negeri tersebut mempunyai banyak faktor-faktor yang boleh memajukan industri ini. Begitulah juga saya tidak tinggalan mencadangkan supaya Kerajaan Persekutuan dapat memikirkan untuk mewujudkan negeri Terengganu di Pantai Timur juga sebagai suatu pengkalan utama industri perikanan di dalam negara kita ini. Dengan kata lain, wilayah Pantai Timur yang masih kurang tercemar, di samping kaya dengan alam semula jadi serta flora dan faunanya, boleh dimajukan sebagai pusat penyelidikan dan pembangunan teknologi hijau yang dirasakan amat sesuai di wilayah Pantai Timur. Isu yang kedua mengenai isu antarabangsa, Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kerajaan, khususnya Kementerian Luar Negara, mengenai cadangan ataupun usaha perdamaian di selatan Thailand, yang mana pada 28 bulan 2 tahun 2014 yang lalu, kerajaan Thailand telah pun bersetuju untuk melantik kerajaan Malaysia menjadi sebagai fasilitator dengan izin ataupun pemudah cara bagi mencari suatu langkah perdamaian antara kerajaan Thailand dengan pejuang-pejuang pembebasan Selatan Thai. Saya sebagai wakil rakyat daripada negeri Kelantan amat merasakan apabila berlakunya suasana yang tidak tenteram di negara jiran di Thailand, maka kita di negeri-negeri yang berada di sempadan juga merasai bahang kepada rasa tidak selamat yang berlaku di negeri kita. Yang kedua. Yang ketiganya, saya mengambil kesempatan ini untuk merekodkan suatu penghargaan saya kepada pasukan polis di Raja Malaysia Negeri Kelantan yang telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan ataupun membendung angkara kes-kes jenayah di negeri Kelantan, dan sehingga bulan Mei 2014 Polis Kelantan telah berjaya menurunkan indeks jenayah sebanyak 2% dan dengan harapan akhir tahun 2015 ini sehingga mencecah kepada 5%. Isu yang terakhir Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, ini isu yang tidak popular mungkin di kalangan setengah orang, dan kebetulannya Yang Berhormat berada dalam Dewan pada hari ini. Saya ingin mendapat kepastian daripada kerajaan mengenai langkah kerajaan untuk menilai semula kebenaran penggunaan vape di kalangan rakyat Malaysia. Saya tidak tahu kenapa Yang Berhormat yang menjadi Menteri Pertanian begitu berminat dalam isu vape ini, dan saya merasakan bahawa beliau mungkin telah berjaya melobi di dalam kabinet sehingga vape ini yang pada asalnya nampak seolah-olah ingin diharamkan oleh kerajaan, sebagaimana yang diharamkan di Singapura, sebagaimana diharamkan di negara hiburan di Thailand, dan juga negara yang kuat merokok di Indonesia telah ada undang-undang untuk ban ataupun diharamkan. Jadi saya ingin mendapat penjelasan daripada kementerian yang berkenaan, kenapa dan mengapa, dan adakah kerajaan tidak ingin mengambil pandangan terutamanya bagi orang Islam di kalangan mufti-mufti yang telah membuat fatwa bahawa vape ini haram sebagaimana haramnya rokok, dan berdasarkan kepada alasan-alasan yang diberikan. Jadi untuk itu saya mengakhiri ucapan perbahasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, tepat 10 menit Yang Berhormat.